Laporan sidang Dewan Rakyat, antara yang dibangkitkan dalam sesi pagi tadi, isu pencemaran Pasir Gudang serta pembentangan pindaan perlembagaan. Untuk laporan selanjutnya, kita terus sahaja bersama wartawan Ridwan Hussein di Parlimen. Silakan Ridwan. Semua kilang haram yang beroperasi di Pasir Gudang Johor akan ditutup. Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Mestek akan melancarkan operasi besar-besaran bagi mengesan kilang terbabit sepanjang bulan ini. Menteri Bertanggungjawab Yeo Bee Yin berkata pihaknya akan bekerjasama dengan pelbagai pihak dengan segera bagi memastikan kilang haram berkenaan ditutup demi kepentingan rakyat. Kita juga akan membuat sesuatu di mana kita nak target kilang-kilang haram. Dalam masa 1 bulan ini, kita akan ada operasi bersepadu supaya kita tutup semua kilang-kilang haram di Pasir Gudang. Saya juga nak meminta ahli-ahli Dewan dan juga rakyat di Pasir Gudang supaya melapor kepada Jabatan Alam Sekitar kalau ada maklumat tentang kilang-kilang haram, kita akan pergi kilang-kilang ini. Menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim, beliau turut memaklumkan bahawa pejabat Jabatan Alam Sekitar JAS cawangan Pasir Gudang akan dibuka dengan segera. Dan Amirul, ketika ditanya mengenai perkembangan siasatan punca pencemaran di Pasir Gudang, Yeo berkata Mestek dan pihak berkuasa yang terlibat masih tidak dapat mengesan punca bahan kimia yang menyebabkan pencemaran itu. Siasatan sehingga kini tidak dapat mengenal pasti punca spesifik yang menyebabkan masalah gangguan kesihatan di Pasir Gudang. Dan jika pencemaran udara adalah punca insiden pada kali ini, maka ia berkemungkinan besar bukan point source tetapi non-point source ataupun multiple source. Walau bagaimanapun, untuk membuat kesimpulan yang konklusif, kajian carrying capacity diperlukan dan ia akan mengambil masa 6 minggu untuk diselesaikan. Tambahnya, ujian toksikologi yang dijalankan oleh Jabatan Kimia melalui 85 sampel daripada 42 sakit turut menunjukkan hasil yang negatif. Tiada zon penampan di daerah yang menempatkan 2,005 kilang dengan 250 daripadanya merupakan kilang berasaskan bahan kimia. Justru beberapa langkah segera sudah dirangka bagi mengatasi isu kelestarian itu, termasuk mengadakan analisis loading capacity dan buffer zones bagi mengurangkan risiko bencana bahan kimia. Kementerian menerusi JAS juga akan mewajibkan beberapa tindakan pematuhan baharu kepada premis industri di kawasan Pasir Gudang yang antara lain menetapkan premis industri memasang alat pemantauan pelepasan secara berterusan, sistem untuk menentukan carrying capacity serta stesen pencerapan gas automatik turut akan dibangunkan bagi memastikan amaran bencana kimia diberi dengan lebih cekap dan pantas. Sehingga kini 172 premis industri telah diperiksa dengan 98 kompaun dan 46 notis arahan dikeluarkan selain 9 premis diberi penahanan operasi. Pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk menurunkan had umur mengundi daripada 21 kepada 18 tahun dibentang bagi bacaan kali pertama pada sidang Dewan Rakyat tengah hari tadi. Dan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2019 itu dibentangkan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selepas sesi soal jawab lisan. Bacaan kali kedua perbahasan serta bacaan kali ketiga RUU itu akan dilakukan pada sidang Dewan kali ini yang berlangsung sehingga 18 Julai. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon mengemukakan rang Undang-Undang Pindaan Perlembagaan 2019. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda perlembagaan persekutuan. Bacaan kali kedua bila? Bacaan kedua dan ketiga pada mesyuarat yang sama. Pindaan itu memerlukan sokongan 2/3 atau sekurang-kurangnya 148 daripada 222 anggota parlimen untuk diluluskan. Dalam pada itu, perbahasan rang Undang-Undang Perhimpunan Aman Pindaan 2019 yang bertujuan bagi menghapuskan kesalahan berkaitan protes jalanan turut dibacakan buat kali kedua. Dibentang Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, bacaan ketiga bagi RUU itu akan dibahas seterusnya diluluskan hari ini.
Baik Mirul, sidang Dewan Rakyat kini sedang berehat sebentar dan akan kembali membahaskan RUU Perhimpunan Aman Pindaan 2019 pada jam 2.30 petang nanti. Dan dengan itu sekian saja perkembangan yang boleh saya bawakan dari Parlimen. Kita kembali bersama Mirul di Sri Pentas. Silakan Mirul.